إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala syah dan ketahui olehmu, hai yang diberi Allah Ta'ala taufik. Situ ketahui olehmu, hai yang diberi Allah Ta'ala taufik, bahawa hukum akli, hukum yang dibangsakan kepada akal itu, yang tiga ini, dan mengulang-ulangkan dia menunjukkan bagi hati, tetapi mengulang-ulangkan dia itu dengan satu-satu misalnya hingga tetap hati mengetahui dia. Dan kaedah kita iza taqarrara tahaqqaq, bila diulang-ulang dia makin kerana jangan berkendak kepada fikiran, pada fikir dan bicara pada mengikutkan maknanya, kerana mengikatkan akan makna kepada payah dan lelah yang demikian itu. Artinya mengenal yang tersebut itu daripada barang yang wajib atas tiap-tiap orang yang berakal, yang berkendak akan kemenangan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan segala nabinya yang mursal yang diutus alaihi wassalatu wassalam. Dan sebab itulah kata Imamul Haramain dan beberapa ulama bahawa mengenal bahagi hukum akli, mana hukum mansubun ilal akli, yang dibangsakan kepada akal itu ialah tiga, iaitu akal. Maka barang siapa tiada mengenal dia dengan maknanya, maka orang itu tiada berakal. Man lam ya'rif hukmal aqli falaisa bi'aqilin. Siapa yang tak kenal hukum akal ini, maka dia tak berakal. Habis. Kemudian wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf, ini wajib syar'i pada syarak, bahawa mengenal barang yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi zat Tuhan kita ialah Allah Taala yang maha tinggi, dan lagi kuasa pada sekalian perkara, dan juga barang yang mustahil dan barang yang harus. Mana wajib bagi kita mengenal segala yang wajibat, benda yang wajib bagi Allah Taala, dan benda yang mustahil lawan dia, dan benda yang harus. Ini jalan peringkat pertama. Untuk tujuannya apa? Membezakan antara pencipta dan yang dicipta, antara qadim, zat yang sedia kala, dan juga yang muhdas, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringkat awal. Sebab Tuhan sebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu mengetahui, ini belajar sampai kamu mengetahui bahawasanya tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahawa wajib atas tiap-tiap mukallaf itu mengenal barang yang wajib, barang yang mana sifat. Kita mengenal Allah Taala bisifah, la bin kunhi zat, bukan dengan hakikat zat. Sebab tidak ada siapa yang boleh mengetahui akan kunhi zat hatta nabi yang mursal. Tidak dibuka hakikat zat, tutup. Ya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru bi zati. Berfikirlah kamu tentang kejadian Allah Taala makhluk, supaya kita dapat mengambil dalil keberadaan Allah dan bersifat dengan kesempurnaan. Wa la tafakkaru bi zati. Jangan kamu masuk untuk mengetahui akan hakikat zat, itu tak dibenarkan. Siapa masuk, jawab dia akan binasa. Pertama dia tak dapat, kedua dia akan jadi rosak. Ya, itu sempadan yang telah digariskan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Pengenalan kena kenal, tapi kenal yang dipandu. Kenal yang dipandu oleh Quran dan dipandu oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan melampaui apa yang telah disakatkan, nanti membawa kepada kemusnahan. Bahawa wajib atas tiap-tiap mukallaf, mana orang yang ditaklif oleh syarak, allazi kullifa, mana orang yang ditaklif, diberati ataupun ditanggungjawabkan atas dia. Itulah yang akil dan yang balik, yang sudah berakal dan balik, bahawa mengenal barang yang, maksud barang yang ialah minas sifat, dia bersifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Mana sifat yang tidak diterima pada akal ketiadaan dia, itu maksud dia. Mana segala sifat-sifat yang mesti ada pada Zat Ta'ala yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu satu-satu daripada 20 yang lagi akan datang dan perhimpunannya yang lain daripada 20. Mana telah diijtihad oleh mutakallimin, mana ulama-ulama ahli akidah, bahawasanya cukup dengan kita mengenali daripada sifat Tuhan yang tidak terhingga banyak, dipetik, dikeluarkan 20 sifat, cukup. Maka ketika itu manusia itu akan dipanggil orang yang dapat membezakan antara makhluk dengan Tuhannya. Ya, mengenal siapa dia Tuhannya, siapakah diri dia, siapakah makhluk. Ini telah dikaji oleh ulama dengan berdasarkan nas dan Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaul yang masyhur, kaul Abu Mansur Al-Maturidi. Adapun Imam Abu Hasan Asy'ari, kaul yang utama, dia mengatakan 13 cukup. Ya, sampai kalam. Itu pun sudah cukup untuk dikatakan seorang itu dapat membezakan. Tujuan kita mengenal Allah Ta'ala ialah untuk mentamyizkan, membezakan ya antara hak itu Allah Ta'ala dengan makhluk. Kemudian ketahui ilmu wajib itu ada kalanya wajib syar'i, ay mansubun ila syar'i, dibangsakan kepada syarak. Satu. Dan maknanya telah terdahulu sebutnya. Itu ma yusabu ala fi'li wa yu'akabu ala tarki. Barang yang diberikan ganjaran yang besar, pahala yang hebat apabila dia menunaikan benda-benda yang dikatakan minal wajibat, dari benda yang wajib. Dan yu'akabu ala tarki, disediakan azab, ancaman yang dahsyat apabila kewajiban itu pada syarak. Kemudian ada kalanya wajib tadi dipanggil akli, pada akal. Apa beza dia? Ta'rif wajib pada akal ialah ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu ay intifa'u. Barang yang tidak diterima akal ketiadaan dia. Mana benda ni mesti sabit, mesti maujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana sifat-sifat yang mesti, yang tidak boleh tidak ya pada Allah Taala. Itu dipanggil wajib akli. Ada beza tu. Wajib syar'i daripada Taala. Ya, maknanya dikhitab, ditujukan kepada kita sebagai makhluk dia. Adapun wajib akal, makna kita menghukumkan dengan panduan daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, kita mengisbatkan. Akal kita isbat dengan panduan yang telah ditunjukkan oleh syarak. Itu maknanya. Dan maknanya pun telah terdahulu sebut, iaitu barang yang tak diterima pada akal ketiadaan dia. Makna dia mesti ada. Apa dia? Itulah segala sifat kamalat. Ya, nahnu sisaan alaika kama asnaita ala nafsi. Kami tidak boleh nak hasar, nak kira maknanya sifat-sifat yang ada pada Ta'ala yang terlampau banyak. Minal kamalat, daripada sifat kamalat. Kama asnaita ala nafsi, sebagaimana engkau puji akan diri engkau. Itu maksudnya. Cuma daripada yang tidak terhingga banyaknya sifat yang wajib tadi, iaitu segala kesempurnaan, dikeluarkan oleh ulama 20, satu pendapat 13. Cukup, itu maknanya. Ya. Dan kita jugalah nak kenal orang, tak semesti semua sifat yang ada pada dia. Satu orang tu kalau sifat dia, beratus sifat dia kat dia. Rambut dia, mata dia, dahi dia, muka dia, hidung dia, mulut dia, wah habis sampai hujung kaki ya. Tapi mada nak kenal dia 2-3 perkara je. Kita tengok jalan dia, suara dia je kenal lah. Itu maknanya. Ya, begitulah. Maka wajib yang pertama itu alamatnya dengan
lafaz ala. Ya, wajib yang pertama dipanggil wajib syar'i, wajib atas. Ya, dengan mana wajibu ala, lafaz ala kan? Wajibu ala kulli mukallafin. Mana wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Mana wajib dari pihak Allah Taala memfardukan, mewajibkan ke atas kita dengan dalil ayat Quran tadi. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Satu. Dan wajib yang kedua dipanggil wajib akli. Alamatnya iaitu datang lafaz lam. Ya, datang lafaz lam, iaitu ma yajibu limaulana, barang yang wajib, ya, maknanya limaulana, bagi Tuhan kita. Itu beza dia tu. Kalau datang dengan lam, maknanya wajib akli. Kalau lafaz dengan lafaz ala, itu wajib syar'i. Itu segi lafaz lah. Atau lafaz pi pada makna, ya, pi tapi pada makna lam. Kemudian ketahui ilmu bahawa wajib syar'i itu pada hak mukallaf dan wajib akli itu pada hak Allah Ta'ala. Mana wajib syara' iaitulah pada hak mukallaf, maknanya dipertetapkan oleh Allah Ta'ala atas kita untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dengan janjian, maknanya balasan yang besar daripada dia. Adapun wajib akli pada hak kita Allah, mana kita mengisbatkan, menghukumkan sebagai satu pegangan dan akidah kita terhadap Allah Subhanahu Taala apa yang telah dinyatakan sifat-sifat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Dan terkadang dikatakan pada mukallaf itu wajib akli. Misalnya seperti nabi yang mursal, ya, dan anbiya seperti yang akan datang bicara insya-Allah taala, atau akan dibahas lagi dah. Habis. Kemudian bermula makna mukallaf itu, iaitu orang yang akil. Dia seorang itu berakal, dia salah satu daripada sifat yang akan dimasukkan dalam mukallaf. Bermakna kalau dia tidak berakal, maka dia tidak dimasukkan dalam golongan mukallaf. Mana dia terlepas daripada taklif syar'i. Ya, dia tidak dituntut sebab akal dia tak ada. Lagi pula balik. Apa makna balik? Iaitu orang yang tak sampai umurnya. Ya, sama ada laki-laki atau perempuan, merdeka atau hamba, orang atau khadam orang, tak kira, asal dia itu insan, manusia berakal, dan dia telah maknanya sampai umurnya, maka dipanggilkan dia mukallaf. Ini pecahan maknanya, nak bezakan antara wajib akli dan wajib syar'i. Dan faedah, satu faedah. Ini satu faedah bermula balik kanak-kanak itu dengan dua perkara. Kanak-kanak sampai umur dia menanggung hukum. Ya, wajib, haram, makruh, sunat. Ya. Pertama dengan bermimpi. Kemudian daripada umurnya 9 tahun. Mimpi apa ni? Jika mimpi tengok gimau kan. Ini mimpi maknanya sampai maknanya inzal, mimpi ma'al inzal. Oleh kita lain disebut, kita Arab disebut. Mana bermimpi dan tanda dia itu ialah inzal, keluar mani. Itu dipanggil sampai umur. Ya. Ini bagi perempuan 9 tahun. Ya, kalau laki-laki mana 15 tahun. Dan kedua yang dengan sampai umurnya 15 tahun. Pada hak laki-laki dan dilebihkan pada hak perempuan dengan haid. Kemudian daripada umurnya 9 tahun pula. Kalau perempuan 9 tahun, maka dia telah dimasukkan kategori golongan mukallaf. Maka situ dia kena ambil tahu tentang perkara-perkara tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Haid pun dijaga kan. Kami bapa kena tulis anak dia kalau haid kalau perempuan. Kena jaga tu sebab dia berkaitan dengan hukum. Awal bulan, akhir bulan, tengah bulan ke, berapa kadar, semua jaga. Bulan Islam. Ya, sebab kalau sekiranya berlaku masalah, ya, mustahadah, ketika itu dia kena tengok. Bulan pertama, misal dia keluar darah haid awal bulan 7 hari.
Pergi bulan kedua dia straight. Tak ada beza. Dia perempuan beda straight, dia turun sebulan tu terus 15 hari terus. Katalah sebulan dia keluar. Maka nak kira haid berapa hari? Maka ketiga itu kalau ada istihadah dia bagikan dua. Satu dia panggil mumaizah, satu lagi muqtadah. Mumaizah mana orang yang boleh membezakan, perempuan yang boleh bezakan darah dia. Misal 10 hari. Kemudian 20 hari darah merah sampai akhir bulan. Berapa hari dia kena qada sembahyang? Jawab, dia kena qada sembahyang 5 hari. Ni jaga tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sebanyak-banyak haid adalah 15 hari 15 malam. Ya. Mana kita ambil? Sekarang antara darah qawi hitam dengan darah dhaif. Kalau hitam dengan merah, dalam fiqh kita darah qawi yang kuat hitam, merah darah dhaif. Sekarang dia datang straight 10 hari hitam, kemudian sambung lagi 20 hari darah dia merah. Maka darah merah itu dipanggil darah istihadah. 15 hari setakat sebanyak-banyak haid. Ya, sebanyak haid ialah 15 hari. Sekarang tolak dengan 10 hari yang hitam tu haid. Kan? Yang 5 hari tu dia tak semayang tu. Sebab apa tak semayang? Sebab dia masih sempadan dalam 15 hari, ada darah dia kena berhenti. Ya, dia kena berhenti. Kalau takdirnya darah tadi sampai 15 hari dia berhenti, bermakna semua tu dipanggil haid. Maka dia tak perlu qada semayang. Sekarang masalah dilanggar 16, 17 dia pergi. Maka ketika itu kena tengok sifat darah. Ya, sifat darah lebih kuat. Mana kalau darah tu yang kuat tadi 10, bermakna 5 hari tadi itu bukan haid, itu dah istihadah. Maka wajib dia kena qada semayang. Ini penting kan? Kalau tak tahu dia pakai diam. Dia tak qada semayang. Satu, waktu tinggal semayang parah dah tu. Man taraka salata muta'amidan abqahu Allah fi an-nar samanina hukbah wa fi kulli hukbatin samanina sanah. Siapa tinggalkan semayang dengan sengaja, dia akan dihumban ke neraka 80 hukbah. Satu hukbah je 80 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Kali kena kan? Sebab tu kita kena faham dalam bab ni. Takut besok dia tanya apa-apa pun minta, apa pun tak faham. Tanya anak, tanya guru tak faham, apa kacau je kan. Sebab benda ni berkait dengan terutama hukum sembahyang gitu. Ya. Itu kalau sekiranya darah tak boleh beza. Masalah ni kalau darah tak boleh beza. Dia datang satu warna, hitam sampai 30 hari. Mana lebih sempadan daripada sekurang sebanyak haid 16 disambung. Ketika itu perlu kepada orang yang beradat. Dia kata tengok adat sebelum ada kena tanda. Bulan 7 hari. 7 hari, kemudian awal bulan. Bulan kedua tak boleh beza. Straight datang. Maka nak pakai apa? Kena pakai bulan yang pertama punya. Jadi bulan pertama 7 hari. Maknanya dia kena qada berapa hari? Berapa hari tuan? 8 hari. Sebab sebanyak-banyak 15 tolak 7, 8 hari dia kena qada semayang. Satu hari berapa? 5 waktu. 8 kali 5, 40 waktu dia kena qada. Kita kena tahu. Takut manjang ni apa? Ni darah semua haid. Sampai 30 hari pun haid. Itu bukan haid, itu hot ni. Ya, kena faham yang buat haid. Tapi kalau ada darah mutahhirat lagi bayaran tadi. Kita kena buat fiqh nanti dibahas. Kita selesaikan tadi tu. Nanti fiqh belakang. Habis tu. Jadi maknanya dia kena tanda tu. Kalau tak tanda besok, sudah. Dia tak tahu apa. Jadi di gunungan Mumaizah lah. Apa nama gunungan Muqtadah. Lagi panjang cerita nanti. Habis. Dan wajib bagi wali. Wajib bagi wali, bapa, datuk dia ke, ya. Mengajar anaknya barang yang wajib bagi zat Allah Ta'ala. Sembahyang wajib kan? Disuruh. Budak dia belum akil balik, dia belum, maknanya dia menanggung, dia tak menanggung dosa pada, tapi wajib atas wali. Jangan pula wali pula dia jadi budak-budak. Dia kata anak ni dia tak wajib lagi. Dia tak wajib, tapi tanggungjawab kita adalah wajib.
Muru auladakum bis-salat iza balagat sabi. Suruh anak kamu dengan sembahyang apabila dia umur 7 tahun. Anak tak wajib bagi dia. Dia tak buat pun tak ada dosa. Tapi wajib bagi bapa tadi atau wali dia kena ajar dan suruh. Kalau tak ajar dia berdosa besar. Itu kena jaga dia. Jangan disilap faham pula. Ini budak lagi dia kata. Budak tak tanggung. Bapa syarak letakkan wajib. Dasar hadis tadi. Muru. Fi'il amar. Muru menanda sekalian kamu suruh. Auladakum akan anak kamu. Bis-salat dengan menjaga sembahyang. Ya, iza balagasam. Wadribuhun ila balagal ash. Dan rotan dia apabila sampai 10 tahun. Maknanya kewajipan tu. Habis. Wajib atas wali kanak-kanak mengajar anaknya barang yang wajib. Kata oleh ajar, kena serah pada orang yang mengajar. Panggil orang mengajar atau serah ke dia pergi mengajar. Ya. Sebagaimana wajib di semayang, yang ini kias. Macam semayang pada diri dia tak wajib, tapi ibu bapa kena settlekan benda tu. Ya, kena settlekan. Maknanya dia kena ajar. Begitu juga kias. Lebih lagi dalam bab mengenal Allah Ta'ala. Wajib bagi zat Ta'ala dia kena kenal. Dan benda mustahil dia kena kenalkan. Dan benda yang harus kena ajar dia. Dan demikian lagi wajib atas suami mengajar isterinya. Ya, suami pergi mengajar, kalau dia dah boleh mengajar dia mengajar. Atau pergi belajar, balikkan dia ajar. Lebih senang bawa tu senang. Balik kan dia pun dah belajar. Ni isteri kanan tak bawa mengajar, dia peram kat rumah. Dia bawa pergi mana? Supermarket. Supermarket kerja kahwin, berderu anak bina, oh cucu cicit, siap lagi macam ayam denak dia pergi berdiri dengan main. Kan? Pergi mengajar pun, gila abang kau kata. Abang kau seorang dia pergi. Cakap bini tak nak bersama ke dunia akhirat dia. Kan? Kalau dia kira esok abang cari seorang lagi kata. Oh ada dekat dia bongkau tuan. Siap abang dia dah siap dulu. Jaga tu kewajipan kewajipan atas suami supaya tidak jadi isteri dan suami yang hanya pandai melahirkan anak. Ya, kita lahir anak tu tanggungjawab kita, beban di akhirat akan disoal besok. Ya, kalau tak tunai berat kerja itu. Batu syukur besar kalau anak-anak kita telah diberi petunjuk oleh Allah mencari ilmu. Syukur tuan-tuan, itu tak terbayar, bukan nilai dunia nak bayar. Bukan bilion juta, tak laku nak bayar tuan-tuan. Terlampau tinggi hidayat dan petunjuk yang Tuhan kurniakan. Sebab tu kita kena syukur banyak. Kan? Dan demikian lagi wajib atas suami mengajar isterinya. Ya, dan juga makhdum anak khadam dia, mengajar khadam dia tadi. Dan penghulu mengajar akan hamba dia. Sayyid kena ajar akan abdi hamba dia tadi atau jariah hamba perempuan. Semua dia kena ajar sebab tanggungjawab atas dia. Habis. Syadan kata setengah ulama Islam haram belajar ilmu usuluddin pada orang yang tiada mahir ilmunya. Anda jaga tuan, sebab cedera dalam fiqh dia tak sama cedera dalam usuluddin. Ya, kalau dia semayang silap, semayang batal. Lepas tu dia boleh ulang balik, dia boleh belajar qada balik. Kalau cedera dalam usuluddin, akidah batal. Dia habis tu, na'udzubillah. Ya. Sebab tu mengaji ilmu usuluddin, ilmu tauhid, fiqhul akbar, banyak nama dia. Wajib tu pertama. Kemudian wajib mencari guru ataupun orang yang mahir dalam ilmu ni. Ya, kalau dia mengajar lagi pening kepala, mengajar lagi pening kepala, kena cikgu lain. Tuan-tuan jangan kalau tuan-tuan pening, tuan-tuan kena cikgu lain. Kita tutup kelas. Ya. Ustaz yang ajar pening kepala aku tak faham gitu kan. Wassalam cikgu lain. Guru lain banyak kan. Buat bahaya kan. Cedera masalah usuluddin ni kalau tak kerang silap. Masalah ketuhanan kan, silap iktikad dia, usahaan dia. Contoh dia mengajar, ya, di bawah bacakan ayat dengan usuluddin, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bernama Ar-Rahman itu di atas aras. Ala istiwa itu mana isti'la, tertinggi, mana menguasai. Ulama tafsir dah kata Tuhan Ta'ala duduk aja kita dia. Tu parah dia. Kufur dia telah menjadi gulungan mujassimah. Mentajsimkan, menjisimkan Allah Ta'ala dah serupa macam makhluk. Kufur jawab dia tuan. Jaga tu, dia mengajar usuluddin, baca Al-Quran, tapi tafsir Quran lain. Ikut kepala dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Dia pakai mazhab ahli punah wal ghanah. Dia kena jaga ni. Itu satu contoh lah kan.
Allah Ta'ala yanzilu ila sama ila sama'id dunia. Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Turun je ni. Turun je aku turun ni kata. Habis jawab ni. Turun situ mana turun rahmat Allah Ta'ala. Kalau dah turun mana turun dah ke atas. Kalau dah atas macam kita, jawab dia dah serupa lah mana. Kata laisa kamisli syaitan, tak serupa dengan makhluk. Allah Ta'ala cara dia. Makhluk cara makhluk. Sebab hakikat lain. Kita hakikat Allah Ta'ala hakikat dia wajib wujud. Zat yang wajib ada dia. Adapun kita ni hakikat kita mungkin wujud. Mungkin. Apa mana mungkin? Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Tu. Wujudan kita bukan wajib, harus pernah akal. Dengan makna kalau kita ada pun akal terima, kalau kita tak ada pun akal kita pun terima. Memang ada boleh, tak ada boleh. Itu makna mungkin harus. Mana nak sama zat Tuhan, Tuhan ada dia wajib, akal tak terima itu tak ada. Ya, dengan dalil-dalil semua siap nanti akan dibahas. Ya. Itu perbezaan dia kena tahu. Bahawa ilmu usuluddin ilmu yang paling penting. La tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak diiktiraf, tak sah, tak diterima ibadat melainkan dikenal Tuhan yang disembah. Sebab dalam kitab usul tahqiq dikata, "Wa man lam ya'lam ma'nahuma fa huwa kafirun mukhalladun fin nar wa in sala wa sama wa hajjil baitil haram." Barang siapa yang tak mengenali makna kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitu apa yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah ay minal wajibat wal mustahilat wal jaizat, dia kena tahu. Itu ringkas dia kena faham dalam tu. Maka orang tu kalau tak faham, bermakna dia tak ada etikad. Dia nak pegang kena faham. Bila tak faham, dia tak pegang, tak ada etikad, dia tak sah iman, maka ibadat dia tidak terima. Wa in shalla walaupun sembahyang, wa shama Ramadan wala di puasa Ramadan, wa hajjil baitil haram walaupun dia pergi haji. Kan, dah duit banyak, setiap tahun pergi. Umrah 5 kali sekali pergi. Sampai unta berjemur tengok muka dia. Tuhan kau tak kenal, balik kau balik. Kau melancung mu kata. Jaga kan, kena kenal. Berat bunyi kan? Tapi yang kita belajar tu lah. Tuan-tuan dah belajar kan, kita ulang kaji ya kan. Benda yang wajib Allah Ta'ala itu termasuk dalam kalimah la ilaha illallah. Bila kita nafi la ilaha, tiada Tuhan. Apa makna Tuhan? Sini pergi. Apa makna Tuhan? 2. Yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul. Wahai manusia, antumul fuqara, kamu fakir kepada Ta'ala. Itu ulama keluarkan sifat iftikaru kullu ma ada ilai. Iftikar kullu ma ada ilai. Berhajat oleh segala maknanya yang baru ni kepada Ta'ala. Situ masuk 9 sifat. Akan datang dibincang. Ya. Kemudian wallahu huwal ghaniyul hamid, adalah ghaniyun maha kaya. Daripada maha kaya ni ulama keluarkan istighna an kulli masiwa. Terkaya yang tidak berhajat adalah pada yang lain, maka situ masuk 11 sifat. Ya, cantum situ jadi 20. Jadi maknanya bila kita nafi la ilaha tu tiada bersifat ketuhanan, pop kita nampak 20 masuk itu. Sebab 20 sifat terkandung makna ketuhanan. Itu ulama dah buat kajian dengan nasihat. Sebab kata masuk kan, menghimpun. Ada kampung saya satu, orang tua tu nakal sikit. Budak-budak tabligh kan. Datang rumah kan. Assalamualaikum tuan. Kau ajak semayang, kau dah menghimpun dia kata. Menghimpun apa? Kau tak menghimpun. Kau semayang kau tak menghimpun. Budak tu pening kepala. Kau dah segegar ni kawan. Kau ajak semayang, tengok-tengok semayang, kau dah menghimpun kata. Budak tu pening-pening. Menghimpun apa tu? Kata. Kalau ia punya kau segegar kawan tu kan, orang tu orang ajak semayang baguslah. Suruhlah mengajar begitu je lah. Ini pun Islam banyak lagi. Ya. Kita nak kenal Tuhan tuan-tuan, kena keluar dia kata. Ini pun payah juga. Kenal Tuhan bil i'tikad. I'tikad hasil bil ta'allum. Kita i'tikad, benda yang kita nak pegang mesti kita faham. Nak faham kena belajar. Innamal ilmu bil ta'allum. Ilmu tu dengan belajar. Dah faham boleh kita menjadikan benda sebagai akidah. Sekarang dia kata kita nak kenal Tuhan kena keluar. Ya. Ni buat tabligh juga. Kan? Kena insya-Allah. Dia cakap pada macam India, insya-Allah. Mula Melayu pergi India balik India. Kalau seling Arab lain sikit. Ya. Dia kan nak komen apa ni? Ya. Sebab silap. Maulana dia tak silap lah. Maulana ni hebat, alim besar, wali pun ada Maulana ke India. Muhaddisin ni yang bawa-bawa ni macam-macam hal dia tak nak belajar. Setengah tempat ketika belajar kuliah kan, Maghrib, buat dia turun bawah. Kata buat ni kau mazhab apa? Patut ni kalau fadhil ilmu yang paling lebih kan. 70 rakaat, setengah rakaat, 700 rakaat tak sama dalam hadis. Kita baca dulu.
Bersemayam 7 rakaat dengan awal hadir majlis ilmu 40 minit. Tak sama, besar ni lagi. Sebab al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu tu imam bagi amal, amal tu tabi'. Dia kata nak kenal masjid, kita kena keluar tuan-tuan ni. Di masjid, kita kena keluar, baru nampak di masjid. Engkau punya kias ni, kau tak mari memantik. Al-qiyas ma'al farid batil. Kias ni tak ada farid, dia panggil kias tak ada jamek. Dalam ilmu mantik dia mesti ada tuan-tuan. Kias. Dalam kias ni dia mesti ada apa? Jamek. Bila jamek kau nak kias, ni tak ada jamek. Yang kau kias tadi adalah makhluk. Yang ni nak kias dengan Tuhan. Mana boleh sama? Tuhan makhluk bukan kalau kenal makhluk ialah nak kenal masjid kau keluar. Nak kenal Tuhan bukan macam tu. Nak kenal Tuhan kena apa? Kena belajar. Ya, sebab Nabi suruh belajar. Ni kadang-kadang buat macam ni yang kecoh orang. Dia yang buat, bukan syekh dia buat. Kepala-kepala atas semua hebat orang kan. Yang bawah-bawah ni dia pakai kepala sendiri. Ini pakai ra'yi akal. Jangan kita apa benda kena pakai syariat nas. Tak ada nas tak ada yang tak. Dia pakai akal dia di mana tamada ala aqlin dhallah. Kata Sayyidina Ali kau pakai akal semata-mata tak ada nas Quran sesat orang tu. Itu kalam Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya. Allah. Ini besar ni ilmu sebab membahas masalah yang besar itulah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Jadi kena belajar pada orang yang mahir ilmunya dan tiada mengambil daripada gurunya atau haram tu. Dia belajar, dia faham sendiri kan. Ya, dia belajar, dia faham sendiri. Namun soal kan dia berpusing kan. Dia buat dalil. Ada salah tengah je saya tanya. Dalil kan? Ada dalilnya kan? Tu dalil ringkas dia. Habis kau tak ada alam ni, Tuhan ada tak? Tak, dia kata. Weh, kacau je. Ya, dalil ada Allah Taala dan bersifat Taala ialah dalil apa? Sekalian alam. Sekarang kalau alam ni tak ada, macam alam tak ada. Tak ada lah dia tu. Wah, nah ni kacau tu dia pakai kepala dia. Dah jadi wujud kita dengan Tuhan talazum sama standard dia. Oh, nah, boleh. Ada alam ini kita ambil dalil menunjukkan keberadaan Allah. Kalau alam ni tak ada, Tuhan tetap ada. Sebab apa ada? Sebab hukum kewujudan Allah ilaha wajib. Ada boleh tak ada itu kan wajib, itu harus. Kacau tu sebab Unsuluddin kena jaga-jaga nak tanya je serah kena jawab bedal kan kacau je. Ya. Kena tengok tu. Senang dia jawab tak ada dah, kau tak ada dah, tak ada lah dia tu. Wah, dia kacau je ni. Ni salah akidah pun kan. Dia sama ke Tuhan dengan makhluk dengan Tuhan, habislah jawab dia. Dan adalah pada zaman jazam. Jangan syak zan tak sah iman, batal iman. Al-jazmu. Yang kedua, mutabik lil haq. Mana yang kita iktikad ni mesti sejajar dengan yang sebenar dalam Quran. Kalau dijazam tapi tak mutabik lil haq, innallaha salisu salasa, iktikad Kristian yang sesat. Dia kata Tuhan ni satu daripada tiga. Dia pegang jazam, kerat kepala pun dia tak beranyak, tapi tidak mutabakah dengan sebenar. Sedang yang sebenar kata Al-Quran, wa ilahukum ilahum, Tuhan kamu tu satu tunggal. Dah berbilang lah. Di mana kena mutabik lil haq. Kemudian andalilin kena ada dalil. Itu dia panggil apa? Ain ma'rifat, peringkat syariat gitu. Itulah dia kena jazam mutabik lil haq, ya. Betul tepat dengan sebenar berdasarkan nas Quran dan hadis yang sahih. Kemudian dalil. Dalil itu Nabi suruh tafakkaru, Nabi kata. Fi'il amar. Tafakkaru, nak kamu berfikir. Ya. Mana kena fikir, kena cari dalil. Fi khalqillah, pada kejadian makhluk Ta'ala. Ya, supaya istidlal kamu dapat mengujarkan dalil. Itu tiga kewajipan masuk dalam dipanggil ainul ma'rifah. Jadi makrifat tu masuk tiga benda. Mana tadi? Bermula hakikat sini buat ini. Cuma sini ibarat dan lain. Dia kata bermula hakikat makrifat atau dipanggil ainul ma'rifah yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf. Pertama al-jazmul muwafiq lima indallahi an dalilin. Sama juga tu. Cuma ibarat dan lainnya. Ya, al-jazmu jazam. Keluar daripada jazam apa? Syak tak mau, zan tak mau, waham pun tak mau. Jangan ada kata Tuhan ni ada, tidak ada. Dia main gitu je habis tuan.
out, tak sah i'tikad dia, kufur. Kalau mati mukhalladun finnar, kekal dalam neraka, na'udzubillah. Ya, dia kena jazam. Kerat kepala orang tidak beranjak, itu mana jazam. Ya. Mana pegangan yang tidak berubah, itu mana jazam 100%. Kalau dia berat, rasa ada tapi ada sikit-sikit, itu dipanggil apa tu? Zan. Ya. Zan ni maknanya berat. Tapi ada lagi perasaan yang tak kuat lagi tu. 70%, 90% ke. 99% pun tak boleh, kena 100% jazam. Satu. Ya. Kalau zan, syak lagi pula, syak separuh-separuh. Ya tidak. Kalau main begitu kufur kan. Adapun was-was lain. Pernah sahabat radhiyallahu an jumpa Rasulullah, diceritakan benda yang datang hati dalam hati dia. Perkara itu kalau diisbatkan, maknanya boleh membawa kepada kufur. Maka Rasulullah kata, tak, itu tidak membatalkan iman. Itu dipanggil was-was ataupun khatir. Kita tetap kata, ya Allah Ta'ala ni bersifat sekian, sifat wajib misalnya. Dia datang pula main-main, kacau kan. Itu kita tolaklah. Baca ta'awuz, auzubillah, baca qul a'udzu binnas, dia hilang. Ya. Itu dipanggil was-was. Orang tak ada wahwa langsung, dia tak kuat iman. Orang beriman mesti dia ganggu, maka jangan ikut, kena potong. Ya. Was-was itu tidak mencederakan iman. Adapun yang tadi betul-betul dipegang, ya, dalam hati dia, syak ke zan ke, itu tak boleh. Arti pegangan yang tiada berubah. Lagi pula muafakat barang yang pada Allah, mutabiqul lil haq. Sini dipanggil lima indallah, samalah makna dia. Mana sejajar dengan yang sebenar, mana sisa ta'ala dalam Quran, itu. Kemudian andalilin, kena ada dalil. Maka tak ada dalil, dia yakin Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Yakin, orang kerat kepala boleh tak beranjak. Ya, mana dalil? Dalil tak boleh. Dia tak mengerti, dia marah nak cik dalil. Padahal dia boleh cik dalil, maka hukum dia adalah khilaf ulama. Setengah ulama kata sah iman dia, setengah ulama kata tak sah lagi, na'udzubillah. Tapi kalau muktamad kata sah dengan syarat dijazam. Tapi ma'an isyan serta berdosa kalau dia boleh mendatangkan dalil, cuma dia taksir, cuai, dia tak nak belajar lagi. Satu. Dan keluar, apa mana keluar? Ya, tidak termasuklah, dah keluar. Bila keluar mana tak termasuk. Dan keluar dengan jazam, mana tidak dikatakan jazam. 3 perkara. Pertama syak 50-50. Zan ni lebih daripada 50, 70, 80 tu zan. Yang ketiga waham, bawah daripada 50, 30%, 20%, 10% ada zan. Ini 3 ni kalau ada dalam i'tikad, batal iman dan ya, batal rosak iman, na'udzubillah. Dan waham telah lalu makna 3, ya, tiga-tiga ni. Dan hukum orang yang demikian itu kafir, na'udzubillah. Ana takut tuan ni. Kita semayang, puasa-puasa, semayang, puasa-puasa, kenal Tuhan tak? Ni bahaya tu, kena mengenal Allah Ta'ala. Mengenal tadi dengan jazam, ya, dengan dalil sekali. Semua kita dah belajar kan, semua kita nak apa? Kurang kaji. Pergi mantap tu je lah. Dan keluar dengan muwafiq lima indallah atau muwafiq lil haq. Setengah kitab dia panggil muwafiq lil haq. Ini dia panggil ain ma'rifah atau hakikatul ma'rifah. Syar'an pada syarak, ya, pada peringkat mubtadi. Peringkat orang atas mutasid dia dengan syurut, ya, zab itu lagi tinggi lah dalam ilmu tasawuf. Jazam yang tiada muafakat bagi barang yang pada Allah Ta'ala. Dia jazam tapi tak betul, maka tiada dinamakan makrifat. Ya, macam i'tikad golongan-golongan, mujassimah, golongan-golongan musyabbihah, ya, yang menserupakan Tuhan dengan makhluk. Itu semua dia pegang kuat, tapi pegangan dia tidak sejajar dengan nas ma indallah yang ada dalam Al-Quran. Hanya dinamakan jahlun, orang tu jahil. Misal mana? Seperti jazam Nasara, ya, pokok Kristian. Jazam dia Tuhan itu 3. Ya, gerak jana pun dia tetap kata Tuhan 3. Kita bunuh pun tak beranjak, tetap dia kata Tuhan dia 3. Dia pegang macam tu. Maka pegangan dia jazam, tapi tidak mutabik lil haq, tidak berbetul dengan sebenar. Itu maknanya. Artinya, tu. Jauhar bersusun daripada 3 asal. Ya, dia panggil Tuhan dia bersusun daripada 3 unsur. Ataupun i'tikad dia maknanya 3. Ya, itulah. Nabi Isa dia kata anak. Ya, Siti Maryam pula dia kata apa?
Dia kata mak. Itu antara etikat yang membawa kepada terbatalnya makna tauhid di sisi Allah Ta'ala. Daripada 3 asal, ya. Yang pertama wujud, kedua ilmu, ketiga hayat. Yang dibangsakan daripada 3 ini pada mereka itu dengan bapa dan anak dan Rohul Kudus. Dan seperti jazam Majusi, ya, disembah api kan, dia jazam, dia yakin betul, tapi keyakinan silap. Dan Yahudi, ya, Tuhan itu 2, satu Nur, satu Zulmah. Maka Nur itu Tuhan yang kebajikan, Zulmah itu Tuhan kejahatan. Ada 2 pula. Ya, ini semua tak betul. Sebab apa kat mana tak betul kalau kita tolak? Ya, nak tolak tadi senang dengan makna ketuhanan. Sebab Tuhan dia tak boleh berbilang. Sebab bila makna Tuhan, mesti semua benda terikat dengan dia. Semua benda terikat. Tidak ada satu benda pun yang terlepas daripada Allah Ta'ala. Ya, sebesar zarah pun tak boleh. Kalau ada sebesar atom satu benda ni terlepas Tuhan, ada dia tak berkait Tuhan, batal makna ketuhanan. Makna ketuhanan mesti semua kepada dia. Iftikaru kullu ma ada ilai. Berhajat oleh semua yang lain kepada dia. Ya. Jadi kalau ada 2 ambil. Satu jadi sini, satu jadi sini. Ya. Yang sini pegang Zulmah, yang ini pegang Nur. Mana yang dia kata pegang Nur, Zulmah dia tak ada. Tak berkait. Yang Zulmah pula, yang Nur tak boleh. Bila begitu maknanya tiap-tiap di dakwah Tuhan ada benda yang terlepas daripada dia. Maka batal makna ketuhanan. Sebab tu tak boleh berbilang. Dia mesti tunggal. Lepas tu kalau segegar kata macam mana pula? Ramai lagi bagus kan? Gitu. Buat kerja ramai itu orang. Jangan nak kias dengan Tuhan. Tak boleh. Makhluk dipanggil zat yang mungkin wujud. Nak kias dengan zat wajibat itu tak boleh kias macam tu. Ya. Bila orang kerja dia kata lagi ramai lagi bagus. Dia pun buat Tuhan ni ramai. 360 ekor dia. Itu yang Nabi tebas. Masuk Mekah, Fatil Mekah, habis tombang. Tutup. 360 dan berhala. Sebab pakai kepala otak. Pakai ra'yi akal. Dia kata kalau ramai lagi senang buat kerja kan. Sikit alam ni besar nak jadi. Dia ramai. Tak boleh. Sesat. Tak betul. Sebab batal makna ketuhanan. Makna ketuhanan misi dia apa? Semua benda berhajat. Kena pegang tu. Bila kata Tuhan, makna semua benda berhajat pada dia. Tempat Allahus Samad. Pada tempat tumpuan segala benda. Dan dia pula tidak berhajat kepada yang lain. Kalau berhajat aja batal makna ketuhanan. Sebab bila berhajat, bermakna dia lemah. Dia berhajat. Ada Tuhan lain pula. Ada berbilang itu semua benda yang mustahil. Ya, itu kena terang. Dan keluar dengan batin dalil, jazam. Muafakat bagi barang pada tanah. Betul. Ya, dia etikat Tuhan tu tunggal, bersifat kesempurnaan. Tiada daripada. Tapi dalil mana tak datang dalil. Datang dalil dia jam. Maka bahawasanya dinamakan dia taklid. Orang ni dipanggil mukallid, mana orang yang taklid, mana ikut. Mana kata cakap Tugu cakap, saya pegang tu Tugu cakap, dia pegang, dalil tak ada. Ataupun kitab. Dia boleh hafal dalil kitab, tapi dalil dia tu tidak dia nampak dalam suluhan akal, dia hafal dia. Itu taklid kitab nama dia, jaga juga tu. Dia kata nak Usuluddin dia pelik sikit tuan-tuan. Pengajian dia bukan sekadar dalam kitab, tapi kita nampak sini. Mana kalau tutup kitab pun kita faham. Dia masuk betul dalam suluhan akal, kita nampak apa yang dibahas kitab tu kita faham dan kita pegang dengan dia. Baru dia sah. Kalau dia hafal aja, dia dalil gini-gini, apa wajah, mana wajah dalil yang kau buat? Mana keterangan dia? Dia tahu dia nak pusing, kita faham. Ya, makna dia tak faham. Bila tak faham, dia nak etikat dia tak jadi. Dia kena faham. Walaupun dia tak boleh hurai, itu lain cerita. Dia faham tapi nak hurai tak boleh. Tak apa dah. Jadi dia faham. Ya. Dan tadi namakan marifat. Ya, guna bermula makna taklid itu bahawa mengikut akan orang lain. Nah, jadi apa yang dia pegang tadi, wujudan Allah ke, sifat Tuhan dan kesempurnaan ke. Nah, sebab apa dia kata orang lain. Kata apa? Guru dia ajar. Mana dalil? Tak ada. Itu bahaya. Dalil tak banyak tuan-tuan. Dalil tiap-tiap sifat ni 2 batah ya. 2 batah cukup dah. Baharu alam. Tu ya. Kau payah now. Ya, tu dalil akal.
Tapi kena nampaklah macam mana baharu alam ni menunjuk ke atas wujudillah, menunjuk kepada qidamullah, menunjuk kepada baqaullah, ya, menunjuk kepada muhalafah. Dia boleh nampak pada akal kita nampak. Jalan tunjukkan alam ini menunjukkan bahawasanya apa? Tiap-tiap sifat 20. Cukup itu. Ya. Kalau nak kemas lagi, bawa dalil Quran lagi elok. Ya, kawan-kawan dari akal ni nampak. Ya, dan dalil tak banyak, 2 patah je. Buka kitab lama 2 patah. Baharu alam, hudusul alam. Tapi macam mana hudusul alam menunjuk di atas sabit dan wujudnya tiap-tiap sifat tu kepada Allah Taala. Sah lah tu. Tak payah sangat ni. Bunyi tadi berat kan. Tapi situ kena faham. Akan diuraikan di belakang dia. Macam mana cara alam ni menunjukkan ke atas keberadaan dan bersifatnya Allah Taala dengan sifat yang kita nak belajar ni 20 sifat atau 13. Cukup sekadar tu. Tapi kena nampak, ya. Dan keluar dengan dalil jazam muafakat bagi barang yang pada Allah Taala tiada daripada dalil. Bahawa dinamakan taklid dan tiada dinamakan makrifat. Bermula makna taklid itu ialah bahawa mengikut akan yang lain pada katanya. Dia ikut cakap orang lain. Siapa kata ni? Orang tu kata. Siapa kata ni? Guru saya kata. Mana dalil awak nampak? Dalil, hujah. Dalil tak ada lah, tapi saya yakin betul. Gerak kepala pun saya yakin. Maka tu panggil jazam bila ada dalil. Jazam tak ada dalil. Dan etikat. Maka ikut ini sunyi daripada dalil. Ini maknanya dia salah satu kesilapan. Dia tidak mendirikan akan tuntutan mendatangkan dalil. Habis. Maka bahawasanya bersalahan ulama pada iman orang yang taklid. Orang yang etikat jazam tak bergerak. Cencang ni pun dia tak beranjak. Tapi dalil dia tak dapat. Macam mana iman ini? Maka iman ni ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Apabila khilaf mana dua lah. Satu kata sah, satu kata sebaliknya. Terlalu bahawa yang muktamad mukmin. Tapi kaul yang kuat dia masih beriman. Sebenarnya dia berdosa sebab tak tinggalkan dalil. Kemudian persalahan ulama pula, adakah asi? Adakah maksiat tidak atau tidak? Kalau kata beriman muktamad. Adakah maksiat tidak? Atau dibahas. Dan muktamad dikala belajar ia kuasa pada mendirikan dalil. Dia cerdik ni kalau belajar yang faham tapi dia malah belajar. Silap itu. Itu dia panggil dia cuai, maka berdosa dia. Maka itu mukmin lagi asi, mukmin lagi berdosa. Dan dikala belajar ia tiada kuasa. Dia belajar pun tak nampak. Puas belajar tak nampak dah. Kan? Ketiga itu maknanya apa? Dimaafkan. Sebab dia dah belajar tak nampak tu dimaafkan. Dua hasil dah belajar. Kita belajar ajalah kan. Sebab Tuhan beri nampak, alhamdulillah. Pada belajar pun nampak, kita pegang cukup dah tu. Jazam kena dia. Dan dia lemah tu tak ada masalah. Sebab dia dah usaha, dia tak mampu juga nak mikir payah nak misal kan. Tapi kita tak sampai peringkat tu kan. Dan kuasa pada pendidikan dalil, maka itulah mukmin yang tiada asi. Ya, mukmin tiada asi, mana tiada maksiat. Asi itu mana yang melakukan maksiat. Habis. Dan satu lagi, bermula dalil yang dituntut daripada mukallaf. Sekarang dalil yang nak kita bawa datang dalil pinjaman. Jadi dua cara tu. Iaitu pertama dalil jumli, ijmal dipanggil. Ijmali atau dalil jumliyun. Satu lagi dalil tafsiliyun, tafsili. Dalil cara hurai, yang ni dalil cara ringkas. Tengok. Yang dituntut kita dalil cara ringkas je. Ya, dalil cara ringkas. Tapi kita faham. Iaitulah yang lemah daripada menetapkan dia dan lemah daripada menghuraikan syubhat. Itu dipanggil dalil ijmali atau dalil jumli. Ya, dia datang. Mana kata Allah Ta'ala ada alam ni? Kan? Dia nampak terang pada akal dia faham bahawasanya alam ni benar-benar dia nampak jalan untuk memahami, membawa dalil yang menunjuk pada madlul kewujudan Tuhan, nampak terang. Bagaimana dia belajar dia nampak. Tapi dia nak hurai dia tak faham. Tak boleh nak hurai kita lemah atau cukup tu. Dan tu memadai dah cukup untuk pakai diri dia maknanya. Ya. Dan menguraikan syubhat. Orang mendatangkan syubhat, mana kesamaran. Dia nak urai, dia tak kerti. Tapi etikat dia tadi kemas. Dan ada dalil yang dia boleh faham. Dalil tu dia nampak, tapi dia nak mengurai tu tak boleh. Itu cukup dah takat. Ya. Sebab dalam masalah syubhat ini mesti ada satu masafah adawah atau masafatil qasri. Satu jarak yang boleh kasar, dua marhalah, mesti ada seorang yang boleh menghuraikan syubhat. Sebab
Sebab tu letak qadhi ke apa ataupun ulama, bila orang datang syubhat dia boleh hurai. Kalau tidak ada kosong dia, tak ada orang kafir datang dia hujah tak dijawab, berdosa habis kita tu. Sebab kena ada orang tu nak backing kalau datang. Ini pula terbalik, dah pandai-pandai tapi tak kerti nak backing, bodoh. Sebab perut dia dah banyak masuk duit. Bukan? Apa yang kat doktor kan? Doktor nama doktor. Tiba-tiba orang datang buat benda senyap. Itu dah jadi bodoh. Bukan tak cerdik, jadi bodoh. Dia membodohkan diri dia. Sebab apa? Mengikut akan hawa nafsu dia tanya. Macam-macam hari ni. Dan sekurang-kurang dalil jumli itulah apabila ditanya orang tanya dia, baginya, adakah engkau i'tikad bahawa Allah Ta'ala itu maujud? Ya, Tuhan ada tak? Maka berkata, Allah maujud. Ditanya lagi baginya, maka apa dalil? Dalil Allah Ta'ala itu maujud ada, apa dalil? Maka jawabnya, sekian makhluk ni. Ni sekian makhluk. Ataupun baharu alam. Sekian makhluk lah menunjukkan ada atau tak ada. Ya. Apa dia nampak, dengan akal dia nampak betul dalil tu. Cukuplah tu. Bila orang tanya lagi, macam mana dalil yang mengatakan makhluk menunjuk ke atas, ya, keberadaan Allah, atau wajah apa, wajah imkan ke, atau dia tak nak pusing. Dia jam, aku tak ada dah, aku yakin dah, kata alam ni Tuhan jadikan tu jadi. Cukuplah tuan-tuan. Tapi kau nak pusing lagi, kalau kata baharu alam, mana kamu tahu baharu alam? Sedangkan alam ni lapak kita lahir dia dah ada. Datuk nenek moyang Nabi Adam lahir dia dah ada. Mana kamu tahu dia baru? Yang ni dia pening. Dia pening nak jawab. Apa makna baru? Baru mana masa bakahun Adam wa lahikun Adam. Benda yang didahului oleh ketiadaan dan akan bertemu dengan ketiadaan. Sekarang kamu kata alam ni baharu, bermakna kamu isbatkan bahawa alam ini asalnya tiada. Mana kamu tahu yang asal alam ni tak ada? Sedangkan semua lahir dia dah ada. Ini kena banyak hujah. Ya, dia pun kata, aku kata baru-baru dia. Kau nak kata apa pun dah, aku tak pakai cakap kau. Aku tetap yakin. Sarah tu. Dia nampak tapi nak urai tak boleh. Cukuplah tu. Ya. Jalan huraian ni apa? Kalau jalan huraian ni kena banyak cerita lagi lah. Mana kita isbatkan alam baru? Kayak ada mantik kena pakai itu. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Al-alamu hadis. Al-alam mutaghayyir, pakai ada mantik. Alam ni mutaghayyir, diubah. Ya, siang, malam, gerak, diam. Tu gerak diam tu perubahan kan? Mutaghayyir. Maka hukum dia wa kullu mutaghayyirin hadisun. Tiap-tiap benda berubah, dia baru. Ya, baru. Kalau gitu alam berubah tak? Berubah. Al-alamu hadisun. Alam adalah baru. Lalu pula ulama buat sifat alam. Kita nak kenal dia sifat baru, sifat dia. Apa di antara sifat yang mudah ialah al-harakat was-sakanat. Gerak dengan diam. Adakah makhluk yang bernama alam, semua makhluk ni kan, dia istilah Usuluddin, alam maknanya ma siwallah, yang lain dari Allah. Bukan alam istilah ilmu sains dunia bulan kan. Ya, alam lain daripada Tuhan semua dipanggil alam. Sebab dia ambil kalimah istiqaq, alamah, tanda. Ya. Baik. Sekarang kita isbatkan alam ini baru, mana ada permulaan. Sekarang alam kita kenal dia baru atas sifat. Sekarang semua makhluk sifat dia yang terang nyata ialah gerak dan diam. Tak ada benda yang gerak tidak, diam tidak. Ada? Kalau ada takut dia tak lama seminggu. Dia kata ada atau tak lama. Jadi tak gerak, dia diam. Jadi kita nak tahu gerak diam tu adakah qadim atau baru. Kita pergi laut, kita tengok air laut bergerak. Adakah diri gerak air itu qadim ataupun baru? Ada pernah tuan-tuan tengok laut berhenti? Ada? Ada kan? Oh, jalan. Orang berhenti kok kepala dia pening tu. Macam mana nak tahu diri harakat gerak tu baru? Bukan payah sangat. Ambillah air itu satu beradi, cedok kan, atau satu centung, cedok letak atas, dia berhenti tak? Pukul tiba atas dia berombak atau dia macam kan. Tu kena kira lain lah. Yang kita letak atas dia berhenti.
Okey, lepas tu kita cempak balik. Dia bergerak balik tak? Enggak. Jadi gerak kedua tu baru tak? Maka dapat satu hukum bahawa al-harakat adalah harakat yang gerak ni hadis baru. Diam pula. Kita naik atas bukit, tengok batu tu besar tu. Tak bergerak-gerak, tadi kita datang dia berjoget, kita diam ni kan. Nak tahu diri diam dia tu qadim baru ataupun qadim. Kita ambil kayu, kita ambil congkel, kita congkel. Kita congkel, kita golek ke bawah. Hilang tak diam tadi? Hilang. Tiba bawah dia diam balik. Kan? Diam tak hukum. Barulah, baru datang. Dia diam balik. Maka sifat diam juga maka kita tahulah bahawa gerak dan diam adalah baru. Maka siapa yang bersifat dengan gerak dan diam, maka dia adalah baru. Itulah cerita. Tahulah kita semua alam ni tak lepas gerak diam, maka hukum dia baru. Bila baru yahtaj ilan muhdis. Dia berhajat kepada yang membaharukan dia. Membaru mana yang menjadikan dia. Siapa dia? Wallahu ta'ala. Itu jalan panjang sikitlah cerita dia kan. Itu makna ni. Pada panjang-panjang ni, aku tak pakai cakap kau lah, aku dah tetap pergi akhir dia. Taklah ada. Dalil alam ni dah begitu, panjang-panjang lagi dah kata. Itu spesial apa dia nampak tapi dia tak boleh nak urai. Atau kena ada orang urai supaya hilang syubhat tadi. Ya, kena ada tu. Kalau tidak tak ada kan tekong buat-buat ni kan. Sini akan ceritakan masalah dah dibahas kan. Kena ada tu. Akhirnya dia jam untuk lawan dia. Habis. Wa kaza yajibu alaihi an ya'rifa min zalik fi haqqi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Habislah. Kemudian wa kaza yajibu alaihi wallahu. Ada soalan? Yusrudin kena tanya. Ada soalan? Tak ada. Kita malam. Kalau awak tak faham, tanya Tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya rabbal alamin. Inna khaira kullahu bi anta. Alhamdulillah. Subhanallah.